Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi timbalan yang berbahagia Profesor Badrul, ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Krian, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, dan tak lupa kepada Ustaz Arifin yang menyusun kuliah saya, ya, bermula Pulau Pinang, Kedah, dan destinasi yang terakhir ialah Masjid Daerah Krian. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tak lupa kepada yang buat live malam ni, Syekh Muhammad Nazih dan juga Abang Abu Bakar Osman yang buat live bagi page Darul Hijrah Production. Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat pahala yang banyak di atas niat menyebarkan ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113, Allah Ta'ala berfirman, "Makana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu." Banyak wayar ni, orang sakit jantung, ya. "Walau kanu ula qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi seorang nabi, apatah lagi orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, membuat istighfar bagi orang-orang yang musyrik, yang memang kafir. Walau kanu uli qurba, walaupun ianya merupakan yang paling dekat, yang paling mahbub indaka. Tak boleh, sebab mereka mati dalam musyrik. Tak boleh. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas kata Allah bahwasanya mereka itu ashabul jahim, mereka itu duduk di dalam neraka jahannam. Saya, tuan-tuan, masa pergi ceramah di Masjid Jalung, ada seorang lelaki tanya dengan saya, dia kata, "Ustaz, ada orang Cina, dia minta saya solat jenazahkan bapa dia." Tuan-tuan, ini masalah betul. Saya dengar terkejut. Apa itu? Cina ni minta kami ni pergi solat jenazah bapa dia. Bapa dia tu orang kafir, tak boleh lah, tuan-tuan. Tapi upahnya lumayan, Ustaz. Dia kata 1,000. Kalau 1,000 pun tak boleh, sebab dia mati dalam keadaan kafir. Tak boleh. Solat jenazah pun tak boleh. Upah pun tak boleh ambil. Pasal apa? Haram hukum dia. Ini, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, disebut oleh ulama tafsir, tidak boleh kita mendoakan maghfirah, ayyad'ul bil maghfirah lil musyrikin.
Tak boleh. Kita mendoakan orang musyrik ini yang mati di dalam keadaan kafir. Doa pun tak boleh. Walau kana al-musyrikun alladzina yastaghfiruna lahum, dan tak boleh kita beristighfar untuk mereka. Apatah lagi tuan-tuan, kita membacakan tahlil untuk mereka. Jenuh. Matilah keadaan kafir tuan-tuan, kita baca pula tahlil ila hadratil Mustafa sallallahu, mana boleh apa itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Mana boleh tuan-tuan apabila mata itu mati dalam keadaan kafir. Ulil qurba, walaupun mereka itu zawil qarabah, ada hubungan kekeluargaan. Macam Nabi SAW bila dia dapat tahu pak dara dia Abu Talib dalam keadaan nazak tuan-tuan, dia pun pergilah nak bertemu dengan Abu Talib, pak dara yang amat dia sayang, mahbub ladaihi. Terhormati Allah, bila Abu Jahal dapat tahu Nabi nak datang, dia terus ambil tempat yang kosong dan minta semua orang kafir Quraisy duduk rapat-rapat, jangan bagi Muhammad ini datang berjumpa dengan pak dara dia. Akhirnya Nabi terpaksa berdiri. Subhanallah, jahatnya orang kafir Quraisy ni tuan-tuan. Lalu Nabi menyatakan kepada Abu Talib, dia kata, ya am qul la ilaha illallah. Wahai pakcikku, sebutlah kalimah la ilaha illallah yang aku beri syafaat kepada kamu di akhirat. Aku minta doa kepada Allah Ta'ala agar kamu tidak dimasukkan ke dalam neraka, malah kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi one condition, satu je syarat dia. Apa dia? Sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah syahadah. Hampir-hampir Abu Talib nak menyebutnya tuan-tuan, tiba-tiba Abu Jahal menyatakan, atarghabu an millati abaina, wahai Abu Talib, apakah kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kita, agama menyembah berhala? Fasayaku madza sayaqulun nas alai, apa orang kaum kita akan tanya, apa yang akan berlaku kalau kamu meninggalkan agama berhala ni? Akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimah syahadah, maka matilah dia dalam keadaan kafir. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Allah tak bagi Abu Talib ni hidayah? Kenapa Allah tak bagi Abu Talib ini hidayah? Bukankah Abu Talib ini selalu mempertahankan Nabi? Yudafi'u anhu. Pernah satu riwayat tuan-tuan, apabila mereka orang kafir Quraisy menawarkan kepada Abu Talib ini gulam yang cantik, putih, melepak, lalu ditawarkan kepada Abu Talib, ambil ni dan serahkan Muhammad kepada kami tuan-tuan. Kata, a'taitum, kamu bagi kepada aku hadzal ghulam, wa akhadhtum Muhammad litaqtuluh, dan kamu ambil pula Muhammad untuk kamu bunuh. Wallahi, demi Tuhan, aku tidak akan benarkan. Ini Abu Talib sentiasa mempertahankan Nabi SAW selepas kematian Khadijah. Siapa yang mempertahankan Nabi? Abu Talib. Tetapi dia tidak masuk Islam. Tu orang tanya saya, Ustaz, kenapa Allah tak bagi hidayah kepada Abu Talib?
Lalu keluarlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak boleh memberi hidayah kepada siapa saja yang kamu mahu. Walaupun the beloved uncle to you, pakcik yang kamu sayang. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Tuan-tuan, ni yang datang malam ni semua yang dapat hidayah ni, insya-Allah. Hidayah ni tuan-tuan, dia ada dua rukun. Pertama, al-kasbu, mesti cari. Cari di mana? Masjid daerah Krian. Dia cari. Yang kedua, al-juhdu, bila dapat hidayah, jaga sungguh-sungguh alla yarji'a ilal ma'asi. Jangan kembali balik kepada maksiat. Jangan. Bila tuan-tuan dapat hidayah, kena cari. Cari di mana? Sinilah. Masjid Krian ni tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok saya sambil cebik je bibiok, kata orang Perak, cebik. Ya ke ustaz? Ya ke? Ya ke? Aku hempuk dengan botol ni sekarang. Maknanya tak dapat hidayah lagi lah tu. Aku cebik bibiok. Ya ke? Ya ke? Al-hidayah laisa bil iltizar. Ulama menyatakan hidayah itu bukan dengan menunggu nangga. Tidak, kata orang Perak. Tak boleh tunggu. Kita tunggu tuan-tuan depan beranda rumah, pakai tuala sentin, kaki apa, bulu rama gorila tu. Bila jiran lalu lalang, tunggu apa tu? Tunggu hidayah. Hidayah, kata ulama, laisa bil intizar. Hidayah tak boleh tunggu, mesti cari. Itu bukan hidayah Allah, tapi itu adalah hidayah janda muda umur 30 tahun, anak 2 orang. Ini tu dia hidayah. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila mendapat hidayah, jagalah sungguh-sungguh. Mungkin tuan-tuan dulu tuan-tuannya, saya tak nak tanyalah, ada yang mabuk todi, mungkin. Saya ingat tuan-tuan tahun 80-an dalam panggung wayang Glory nama dia. Dia ada satu iklan, Ginas taut nalair ken nalade. Faham ke? Ginas taut tu sedap bebenar. Tuan-tuan, bila dia buka tutup Ginas taut tu, tengok buih, kita rasa nalair ke, rasa nak minum. Jangan, arak itu adalah haram. Ijtanibu min sab'i mubiqat. Carilah kamu daripada 7 dosa besar, antaranya ialah arak. Ya, tuan-tuan rahmati Allah, mungkin tuan-tuan rahmati Allah pernah berjudi, main nombor ekor. Saya teringat staf saya, dah pencen dah kot. Dia kata, ustaz, kalau saya tahu di Taman Meru, ada satu rumah Taman Meru tu berantu, kami pergi cari. Cari apa? Jin, kata dia. Bila pergi ke situ, jin tu, tak tahulah sultan mana bagi datuk jin. Bila dia pergi ke situ dengan 5 orang ni, dia kata, Datuk, tu saya kata tadi, sultan mana bagi datuk tak tahulah. Datuk jin,
Kami datang ni macam biasa nak minta nombor ekor. Rupanya jin tu jin Islam, tuan-tuan. Apa kata jin Islam tu? Aku jin Islam, judi tu haram. Mudah padan muka. Bukan itu saja, tuan-tuan, dia pergi pula satu kebun pisang. Dalam kebun pisang tu rupanya ada jin juga, jin kapio. Jin tu kata, pasal apa datang kemari? Kami nak minta nombor ekor. Ini orang nak kaki ekor ni, tuan-tuan. Kata jin tu, cari jantung pisang yang paling besar. Kami merata cari, ustaz. Jumpa betul, ustaz. Jumpa jantung pisang paling besar. Bila kami buka jantung pisang tu, memang betul, ustaz. Ada nombor di dalamnya. Nombornya pula cantik. Orang kaki judi je tahu cantik tak cantik, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kemudian ustaz, bila bagi pada jin tu kata, kalau menang first prize, jangan lupa sedekah ke masjid. Al-jan awliya'ud syayatin. Dia nak menyesatkan kita, tuan-tuan. Kononnya bila menang first prize, bagi derma kepada masjid. Jangan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau ada orang bawa pisang ke masjid, ada kan? Tak Jumaat. Jangan main telan apa ular sawa tu. Tanya dulu, ini sempena apa ni? Ini sempena kenduri kesyukuran. Makan halal. Tidak dah telan pisang tu apa ular sawa, udah kenyang. Ini sempena apa ni? Baru tanya, ini sempena apa ni? Menang loteri semalam. Allah. Lepas tu kita cakap, alhamdulillah, sedap juga pisang loteri ni. Baik tu, tuan-tuan. Tanya dulu. Jangan main telan apa ular sawa je. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu kita yang dah ada hidayah daripada Allah ini, janganlah kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab itu ya, Nabi bersabda, Nabi berkata kepada pak dara dia, apa kata Nabi? Ya qul la ilaha illallah. Wahai pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Kalimatan ahaju laka biha indallah. Kalimah yang aku boleh berhujjah dengannya di hadapan Allah. Ini masalah, tuan-tuan, bila Abu Ja'al menyatakan, faqala lahu Abu Ja'lin wa Abdullah bin Ubay Umayyah, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu nak meninggalkan agama Abdul Muttalib, iaitu agama berhala? Tuan-tuan, Ibn Hisham mengatakan, dalam Kaabah, luar Kaabah 360 tu kira penuh dengan berhala-berhala, diketuai oleh Al-Lata, Al-Mana, Al-Ubal, Al-Uzza. 4 berhala besar. Yang luar ni, tuan-tuan, berhala kecil. Dan mereka menyembah berhala ikut selera. Ini orang Arab jahiliah. Kalau mereka nak maju dalam perdagangan, mereka fitijarah, mereka sembah berhala ni. Kalau nak subur tanaman, mereka sembah berhala ni. Inilah kejahilan mereka, tuan-tuan. Sebab itu Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, ketika berhijrah ke Habsyah, dia menyatakan kepada Raja Najasyi. Apa katanya? Dia kata, ayuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami ini penuh dengan jahiliyah, penuh dengan kebodohan. Tuan-tuan rahmati Allah, orang kafir Quraisy pandai membaca, pandai mengira. Malah mereka adalah penyair yang hebat.
Seperti Zuhair bin Abi Sulma, penyair-penyair yang hebat, tuan-tuan. Malah syair mereka akan digantung di ala jidaril Kaabah, digantung di dinding Kaabah. Di mana kebodohan mereka ni, tuan-tuan? Kata Ja'far bin Abi Talib, apa dia? Pertama sekali kebodohan kami na'budul asnam, apabila kami menyembah berhala. Yang kedua, wa na'kulu maitah, kami makan bangkai. Kenapa bangkai? Kerana lam yazkurismallah, tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Bangkailah. Ada orang Paris makan tak? Mi alam Cina dekat Pekan Paris. Saya, tuan-tuan, ayah saya orang layang kanan, selalu bawa saya ni makan dekat kedai Cina Paris tu, kedai kayu warna biru. Kadang ada ayam, kadang ada daging. Tapi, tuan-tuan, benda syubhah ni kita risau, siapa sembelih ayam tu? Takut dia kata, saya sembelih udah. Daging kita tak tahu daripada mana. Mi alam dia, tuan-tuan, nalai. Tu belum kopi dia lagi, tuan-tuan. Kopi tiam dia, bila kita minum tu melekat dekat tekak ni, power. Belum pau dia lagi. Pau dia, tuan-tuan, lembut. Besok kalau kita kukuh balik lembut. Bukan macam pau orang Melayu. Jangan marah. Punggar ke dinding, pecah dinding. Tuan-tuan rahmati Allah, sehinggalah pak dara saya namanya Ayah Wa Malik, Datuk Malik, imam besar diraja. Dah almarhum dah. Dia kata, janganlah kamu bawa anak-anak kamu makan dekat kedai mi helam ni, kita tak tahu apa dalamnya. Bapa saya kata, aku tengok orang pakai serban pun makan. Oh, itu pula fatwa dia. Jangan, kata dia. Sebab itu bila makan benda-benda syubhah ini, itu yang benak hati tu. Bila baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Tak jumpa ujung. Tak jumpa lakum dinukum waliyadin, tuan-tuan. Pasal apa? Makan benda-benda syubhah. Tu yang benak hati tu. Tuan-tuan mati Allah. Sebab itu, janganlah kita bagi anak-anak kita makan benda-benda yang syubhah. Kalau tak, dia akan jadi benak hati. Ya? Baik. Apa lagi kata Ja'far bin Abi Talib, wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahim. Kalau ada di antara kami, tuan punya unta masuk kebun ya, kebun tamat ke kebun apa ke, unta ni makan, bergaduh dua-duanya. Bukan dua-dua je bergaduh, kami semua akan turun bergaduh mempertahankan saudara kami. Yang ada satu syair, tuan-tuan, yang berbunyi, illam tas'aru li akhikum
Kalau kamu tak boleh membalas dendam kepada saudara kamu, falqusilah, campakkan aja pedang. Walbasu ulalan nisa, pakai gelang-gelang rantai orang perempuan. Wa makahila, pakai celak, pakai gincu. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan jadi jantan leweh, jadi pondan dan senang. Tuan, provokasi Arab zaman jahiliyah. Saya pernah ikut pengakuasa tuan-tuan. Ini ceritalah. Ikut pengakuasa. Pengakuasa ajak saya, ustaz jom, syekh jom. Pergi mana? Kita pergi tangkap pondan. Tangkap pondan tuan-tuan. Bila sampai di padang polo, dia punya pot padang polo tuan-tuan. Bila kita kepung, saya tengok, ini bukan pondan. Ini perempuan ni. Sebab apa tuan-tuan? Saya tengok dengan make up dia, dengan gincu dia, apa ikan pelawahan, dengan eyeshadow dia. Oi, cantik ni. Ini bukan pon. Thailand kata, Syekh, pegang je tangannya, jantan, kata dia. Bila pegang tuan-tuan, baru tahu memang kederatnya kederat jantan. Tuan-tuan mati Allah. Kemudian terkeluar daripadanya suara jantan. Apa katanya? Sakit le bodoh. Terkejut aku tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ini cara yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Wa na'til fawahish, dan kami mendatangi kejahatan. Apa itu? Minum arak, berjudi, al-maisir, berjudi. Kalau kita tengok cantik, segak, kata orang Kedah. Oi, segak no. Exchange dengan aku, boleh? Apa lagi tuan-tuan? Bertukar-tukar. Isteri kita ni ditukarkan dengan isteri dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka jadilah penzinaan pada zaman jahiliyah memang dahsyat. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan kata Ja'far bin Abi Talib lagi, wa menindas orang yang lemah, orang yang kuat menindas orang yang miskin, orang yang kuat menindas orang-orang yang fakir. Sebab itu mereka tuan-tuan bila tak boleh bayar hutang menjadi hamba. Bila datang Islam, antaranya bebaskan hamba. Akhirnya sudah tidak ada penghambaan dalam Islam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tuan-tuan rahmati Allah. Lalu Nabi berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan minta keampunan kepadamu selagi mana tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Dan tidaklah boleh nabi-nabi dan orang-orang yang beristighfar bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya Allah katakan tadi, apabila orang bukan Islam mati dalam keadaan kafir, maka kita tak boleh bacakan tahlil untuknya.
kita tak boleh tuan-tuan apa dia solatkan jenazahnya kerana dia mati dalam keadaan kafir. Perkara itu adalah haram, tak boleh tuan-tuan. Terhormati Allah. Sebab itu ya Nabi SAW memang berharap sangat agar pak dara dia yang dia kasihi ini dapat mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah. Ya ammu qul la ilaha illallah. Wahai am, wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah. Di akhirat nanti aku boleh minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi mana ianya tidak dilarang. Sebab itu disebut tuan-tuan, innaka la tahdi man ahbabta. Allah sebut, wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa saja yang kamu sayang. The beloved uncle of you, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia mahu. Saya ingat tentang satu kisah wawancara dengan Datuk Malik Noor. Datuk Malik Noor ni tuan-tuan, dalam wawancara tu menyatakan dia ni jadi Mr. Asia sebanyak 3 atau 5 kali. Bina badan tuan-tuan. Tapi masalahnya bina badan pakai spender je. Ini. Satu hari dia kata dia duduk di penthouse dia. Penthouse ni tuan-tuan juta, bukannya murah penthouse ni. Dia terjaga waktu subuh sebab apa? Dia terdengar azan. Allah. Akhirnya kata dia ketika itu dia mendapat hidayah Allah. Bila azan yang bunyi sayu tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dalam hati dia. Kemudian dia muhasabah. Ini yang Nabi sebut, Al-Kayyisu mandana nafsahu. Siapa itu orang yang cerdik, yang selalu muhasabah diri dia. Akhirnya dia muhasabah diri tuan-tuan. Dia dapat hidayah Allah. Dia muhasabah diri. Dia kata, sampai bila aku nak jadi macam ni? Pakai spendak memperagakan budi aku ni. Sampai bila? I must stop now. Aku mesti berhenti. Hidayah Allah ni tak boleh nak kata tuan-tuan. Sebab itu aku mesti berhenti. Aku tak boleh dah. Aku tak boleh lah jadi jago bina badan ni, Mr. Asia ni. Aku tak boleh dah. Aku mesti berhenti. Tuan-tuan, bila kita pakai spender depan lelaki baik perempuan, perempuan tengok tuan-tuan body yang sasa ni, perempuan pun kata geram tengoknya. Tu belum pondan tuan-tuan. Kalau pondan tengah gigit karang. Allahu Rabbi tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan dia berhijrah dalam puncak kegemilangan dia tuan-tuan, kemasyhuran dia berhijrah tuan-tuan. Kerana apa? Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Hidayah ni milik Allah tuan-tuan. Hidayah ni bukan milik kita. Tuan-tuan ya, ni yang disebut oleh Allah tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang wahai Muhammad, tetapi hidayah itu milik aku. Aku yang memberi hidayah kepada siapa yang aku mahu. So yang datang malam ni insya-Allah semua orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Ya tuan-tuan ya. Tu yang datang masjid ni dah saya sebut tadi, hidayah kena cari tuan-tuan. Terhormati Allah, yang datang malam ni sebagaimana seorang lelaki yang Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mendengar doa dia. Apa kata lelaki itu? Berdoa dalam doa dia, Allahumma ja'alni min qalil
Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Habis lelaki itu berdoa, Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin bertanya kepada lelaki tersebut, lima tad'u kadzalik, kenapa kamu berdoa begitu? Jawab lelaki itu, ala tasma' qala Allah Ta'ala, apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala? Wa qalilan ma tashkurun, sedikit sangat daripada hamba-Ku yang bersyukur. Yang sedikit inilah yang masuk syurga insya-Allah. Ni yang sedikit ni. Tapi tuan-tuan, walaupun sedikit yang datang, tapi saya nampak satu lagi entiti. Oh, kamu ustaz ni jangan nyakap kopi tu. Ya. Tuan-tuan tak nampak, saya nampak. Nampak apa ustaz? Ni, dalam ni ada jin Islam ni, tengah mengaji ni. Tuan-tuan tak nampak, saya nampak. Ustaz kasyaf ke? Entah, aku pun rabun kecil manis. Tuan-tuan, saja aja nak bagi motivasi kepada tuan-tuan. Yang sikit inilah yang akan masuk dalam syurga Allah. Sikit inilah tuan-tuan yang Allah Ta'ala akan masuk ke dalam syurganya. Kenapa tuan-tuan? Sebab lelaki ni berdoa, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Sebab apa? Sedikit ini yang masuk syurga. Banyaknya tuan-tuan, ke mana perginya? Masuk neraka. Pernah seorang datin bertanya kepada almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz. Saya banyak kali berforum dengan dia tuan-tuan. Hebat ilmu dia. Datin ni tanya Datuk, kalau saya nak minta kepada Allah dalam syurga nanti, saya seorang je boleh jaga Datuk ni agak-agak, Allah makbul tak? Ni, datin ni. Apa kata almarhum Datuk Ahsanuddin Al-Hafiz? Dalam syurga, walahum ma yada'un. Dalam syurga itu, doalah apa saja, Allah Ta'ala makbulkan. Nak jadi ketua bidadari, seorang je, tak nak ada bidadari lain, InsyaAllah Allah makbulkan. Datin tu seronok. Tapi satu je datin kena ingat, takut Datuk masuk syurga dulu, datin transit tempat lain. Mana tu? Neraka lah. Saya tak jamin Datuk takkan dikacau oleh bidadari. Tuan-tuan, ibu-ibu, dalam syurga tidak ada jealousy, tidak ada cemburu. Ingat tu ibu-ibu. Dalam syurga ni ibu-ibu, tempat kita menerima nikmat. Wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka dan bidadari, banyak bidadari ni ustaz. Jealous. Dalam syurga tak ada jealous ibu-ibu. Mereka dan bidadari mereka, azwajuhum, jamak, perkataan jamak, in English plurals. Mereka dan bidadari mereka duduk di atas sofa. Bukan sofa macam dunia ni yang kita beli dekat Kok Mehmet tu, Ida. Tapi atas sofa ni tuan-tuan, sambil sandar menyandar, sambil kita memandang wajah isteri kita, isteri kita memandang sambil bertelekung, apa ni tengok. Isteri kita tanya, abang, kenapa tengok wajah saya? Kita kata, ya Allah, ya Tuhan, wajah adinda cantik, adinda. Abang suka tengok wajah adinda. Dulu tuan-tuan, wajahnya apa terowong Kuala Kangsar, terowong menara tu, besar mana lubang hidung.
Tapi bila masuk syurga, Allah indahkan wajah kita menjadi bidadari-bidadari. Allahu Rabbi, cantik, itulah syurga. Walahum ma yad'un. Ada seorang budak tanya dengan saya, Ustaz, dalam syurga ada tak derian? Itu pun tanya. Saya kata dalam syurga macam-macam, semua buah pun ada. Tapi durian tu tak adalah mangkuk macam kebun durian kamu. Sebab itu tata rahmati Allah, ya, kita doa supaya masuklah ke dalam syurga. Satu syair yang akhir sekali tuan-tuan, syair Abu Nawas, yang selalu dinyanyikan oleh kumpulan rehan. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Tuhanku, aku tidak layak untuk masuk ke syurga Firdausmu. Ini rajak, tuan-tuan. Bukan rajak pasal bohong. Rajak. Mudah-mudahan, we wish, aku tidak layak untuk masuk ke syurga Firdausmu. Aku tidak layak masuk mana-mana syurgamu, ya Allah. Tapi dalam masa yang sama, aku tidak sanggup menahan azab sesaan neraka Jahannammu, ya Allah. Maka janganlah kau masukkan aku ke dalam neraka, ya Allah. Kau masukkanlah aku ke dalam syurga. Boleh ibu bapa, ya? Kena ada doa. Sebab itu Nabi menyatakan, yang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau amalan itu sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa kita beribadat? Lalu Nabi menyatakan, kalau nak masuk syurga, mulakanlah dengan amalan ahli syurga. Boleh tuan-tuan, ya? Qada semayang, qada puasa. Wa tammim tafsirana, ya Allah, sempurnakan kekurangan kami, ya Allah. Pasal apa? Tuan-tuan yang dulu, daripada muda sampailah umur 50, tak semayang. Kemudian 51 baru tuan-tuan semayang. Dan tuan-tuan qada. Tiba-tiba 52 meninggal dunia. Lalu ni yang Nabi sebut, Allahumma ya Allah wa tammim taqsirana, ya Allah, sempurnakan kekurangannya. Pasal apa? Dia masih mengqadakkan solatnya. Jangan masukkanlah dia dalam neraka, masukkanlah dia ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Saya rasa naktafi bi'adzal qadar, cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjadikan kita daripada golongan-golongan yang beriman, ya, golongan tidak murtad. Ini risau tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan insya-Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, agar Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang dirahmati dan diberkati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salat minas syuhada'i was salihin wa asuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala, ya Allah, angkatlah daripada kami bala bencana-Mu, ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepadamu, ya Allah, jangan kau umumkan bala itu ke atas kami. Kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepadamu, ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri tuan-tuan, sahabat saya